Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, kita sambung lagi matematik dalam subtopik 2.5.3 dan 2.5.4. Menyelesaikan masalah harian. Okey. 2.5.3 ni adalah menyelesaikan masalah harian untuk operasi bergabung, tambah dan tolak. Dan 2.5.4 ni adalah darab dan bahagi atau bahagi dan darab. Itulah ya. So digabungkan sekali. Jadi disekalikan soalan dia menyelesaikan masalah harian. Okey, kita tengok contoh pertama. Okey, ini rujuk buku teks muka surat 94 ya, dekat kamu punya modul tak ada benda ni. So rujuk buku teks, atau kalau phone kamu jelas kamu boleh rujuk terus video ni sajalah tengok cikgu tolong bacakan. Dalam larian sihat Malaysia seramai 316 orang lelaki. Kita garislah, bila kita nak buat soalan tu kita ambil poin-poin penting. 316 orang lelaki dan 285 perempuan. Okey, ni lagi satu perempuan. So perempuan berapa? Perempuan 285 dan lelaki 316. Mengambil bahagian selepas 30 minit. Dia main masa pula Selepas 30 minit 479 orang sudah sampai ke garisan penamat. Berapakah bilangan peserta yang belum menamatkan larian itu? Untuk yang seterusnya 479 adalah lelaki campur perempuan yang dah sampai dalam masa 30 minit. Berapakah bilangan peserta yang belum tamat? Okey. Dibagi 316 lelaki, 285 perempuan. Lepas tu 479 yang telah tamat selepas 30 minit. Ayat lengkap dia selepas 30 minit. Maksud ada lagi yang belum sampai Okey, jumlah kedua-dua ni berapa sebenarnya? Kita kena tahu jumlah lelaki dan perempuan. Jumlah peserta tu maksudnya lelaki dan perempuan lah. Semua sekali. Okey, kita campurkan lah. Mesti ada kan nampak. 316 kita campur dengan 285. Akan dapat 600. Maknanya 601 ni adalah jumlah peserta. So, ni jumlah peserta. Jadi 601 ni lari dalam masa 30 minit 479 sampai dulu. Okey, so kita tolak lah. Kita tolak yang dah sampai, berapa yang masih lari. Jadi 122 ni yang masih lari. Soalan dia kan, berapakah bilangan peserta yang belum menamatkan? So, yang belum tamat 122 lah. Ditolakkan yang dah sampai. So, yang belum sampai 122. Jadi kaedah dia, terus saja tolakkan. 316 tambah 285, tolak 479. Dapatlah 122. 122 orang belum menamatkan larian. Seterusnya pada muka surat 95 rujuk buku kamu muka surat 95, atau terus tengok video ni. So jangan risau, cikgu besarkan. Okey, gambar menunjukkan sebungkus ban yang mengandungi 6 biji. So roti lah sebenarnya, ni roti. Sebungkus ni ada 6 biji. 6 biji roti. Cikgu Sarah membeli 30 bungkus ban. Ini satu bungkus. Yang ini satu bungkus. Ini baru satu bungkus ni. Ini rupa untuk satu bungkus. Tapi Cikgu Sarah beli 6 bungkus ban. Ni 6 bungkus ni. Berapa banyak? Semua ban itu hendak diagihkan sama banyak kepada ada istilah sama banyak, diagihkan sama banyak. So sama banyak ni maksud dia adalah bahagi. So kita dah tahu bila sama banyak dia adalah bahagi. Berapakah bilangan ban yang diterima oleh setiap kelas? So bahagi ialah sekali bahagi. Yang darab mula adalah yang ni 30 bungkus ban, 6 biji ban setiap bungkus. So 30 darab 6 lah nanti untuk dapatkan berapa banyak ban dia, berapa banyak biji ni. Ini satu ban nampak ni. Kalau kamu tengok dari sini pun nampak ni 1 2 3 4 5 6. So 6 ban itu maksud dia ada 6 biji roti yang ketul-ketul tu. Itu ban dia lah, roti jenis ban. Okey. So ada 6 biji roti ban dalam satu bungkus. So dia beli 30 bungkus. So darablah 30 darab 6. Ini mesti darabnya. Kita akan dapat berapa? Kita darab 30 darab 6. Ni
jumlah biji ini 6 je. Jumlah dia ada 180 di darabkan siap-siap. 180 ni bahagi kepada 5 kelas. So bahagilah 180 bahagi 5. Okey, baiklah, untuk penyelesaian masalah ni boleh pakai kalkulator terus. Bagi yang ingin expert matematik, buat bahagi cara macam ni pun boleh juga. Cikgu benarkan. So kaedah dia terus je buat macam ni. 30 darab 6 dapat jawapan bahagi dengan 5. Kalau kalkulator saintifik straight je tekan pun boleh. 30 darab 6 bahagi 5 akan dapat jawapan 36. So 30 setiap kelas dapat 36 biji ban. Macam tu sahaja ya. So dia ada operasi bergabung di situ. Darab dan bahagi. Baiklah, kita terus ke kita punya modul. Baiklah, tengok pada modul muka surat 96A, muka surat 96B dan muka surat 96C. Okey, cikgu bagi masa kamu 60 minit untuk siapkan soalan yang melibatkan masalah harian. Okey, latihan 2.5.3 dan 2.5.4 dia punya latihan. Dia mungkin gabungan antara tambah dan tolak, atau tolak dan tambah, atau darab bahagi, atau bahagi darab. Macam tu dia punya soalan. Disekalikan dalam satu latihan ni lah. Okey, cikgu bagi masa 60 minit. Cuba buat. Okey, kejap lagi kita buat perbincangan. Dan terus kamu terus tanda kalau salah kamu pangkah, dan kebetulan di tepi tu kertas kamu tu kamu simpan terus kamu punya modul ni untuk rujukan kamu sendiri. Supaya mudah. Jangan dibuang pula modul ni. Mahal tau cikgu Ustaz. Okey, baiklah murid-murid, semua dah siap? Okey, kita buat perbincangan. Okey, cikgu besarkan Okey, soalan 1. Muka surat 96A Kereta api yang bertolak dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur membawa penumpang seramai 415 orang. Dari JB ke KL 415. Apabila tiba di KL Kuala Lumpur, 356 orang penumpang turun. So makin kuranglah dalam kereta api tu Bila kurang apa? Tolak kita dah tahu dah operasi ditolak. Dan 267 orang naik. Tambahlah. Ditolak, lepas tu tambah. Kira bilangan penumpang di dalam kereta api semasa bertolak dari Kuala Lumpur. Maknanya dia berhenti tadi, ada yang turun tu tolak lah. Bila naik tu, sebab kita cerita pasal orang yang ada dalam kereta api, bukan cerita orang yang turun tu, kita cerita yang ada berada di dalam kereta api. Jadi 415 ni yang awal tadi 415. Okey, sampai KL je ada yang turun. So jumlah yang ada dalam kereta api tu kurang. Bila kurang adalah tolak 356. So boleh kira manual. Kalau tak nak kira manual boleh pakai kalkulator terus. Turun. Okey, turun nampak penumpang 356 turun dan 267 orang naik. So bila naik tu maknanya bertambah. Tambah je lah. Tambah 267. Jadi itu je cara nak selesaikan. Kita tekan kalkulator, tekan okey. 415 tolak 256, kita akan dapat 59. Jadi 59 tu kita tambahkan dengan 267. Kita akan dapat 326. Okey. Semak jawapan. Betul tak? Okey, kalau betul boleh tanda right. Kalau salah, pangkah. Okey, dan buat pembetulan. Di ruangan tepi inilah buat pembetulan. Okey, cikgu tak marah pun kalau salah Kita sama-sama belajar. Okey, soalan nombor 2. Graf. Maksud graf tu inilah. Jangan tahu apa benda graf. Ini dia graf. Okey, kamu punya modul tu tak berwarna lah Okey, ini yang tengok saja rakaman cikgu ni. Okey, graf di sebelah, ni graf dia menunjukkan bilangan pokok yang ditanam semula oleh Majlis Perbandaran pada tahun 2015. Jumlah pokok yang ditanam adalah 100. Okey, lagi sekali.
Takut kamu tak faham pula. Cikgu baca tersekat-sekat pula. Graf di sebelah menunjukkan bilangan pokok yang ditanam semula oleh Majlis Perbandaran. Pada tahun 2015, okey 2015. Oh, kita tak tahulah, kita tengok 2015. Oh, 2015 ini kita tak tahu. Jumlah pokok yang ditanam adalah 138 kurang daripada 2014. Maksudnya apa? 138 kurang daripada 2014. 2014 yang ni. Dia cakap kurang, nampak pendek sikit. Dia punya graf pendek. Maksud dia kurang. Kurang dia berapa? 138. Maknanya tolak 138. Dekat sini kita tolak siap-siap. Yang masa tahun ni bukan ni tahun dia bukannya nombor bilangan pokok, ini tahun. Ni tahun 2014, ni tahun 2015, ni tahun 2016, ni tahun nampak dia tulis tahun. Kamu kena pandai tengok graf. Bilangan pokok dia yang ini. Yang ini yang kita nak tengok. Ini tak tahu, ini tahu. Tapi yang ini dibagi clue. Dia cakap 2015 ni kurang sikit. Berapa kurang ni? 138. Bila kurang tu tolaklah. Jadi 411 tolak dengan 138. Kita dapat berapa? Okey, tekan kalkulator. Okey, dapat 273. Okey, 273 ya betul. Okey, kita dapat 273. Jelas Okey, kita dapat 273. Ada soalan dia. Hitung jumlah pokok yang ditanam pada tahun 2015. Okey, dah ada kat sini Jadi 411 tolak 138 sama dengan kita dapat 273. So, dah dapat yang A. Bila ada tanda soal tu mesti ditanya nak berapa punya. Okey, kita dah siap-siap kira di situ. Yang soalan A dah tahu dah. Okey, untuk B, kirakan jumlah pokok yang ditanam semula dari tahun 2014 hingga 2016. Maknanya ketiga-tiga tahun lah. 2014 tambah yang tahun 2015 tambah yang 2016. Bukannya tahunnya yang ditambahkan, bilangan pokoknya yang ditambahkan. Yang atas ni 411 campur 273 campur dengan 526. So kita campurkanlah. 411 campur 273 campur 526. Kita dapat jawapan berapa? Kita tekan kalkulator. 1210. Okey, semak. Jawapan. Betul? Salah? Atau salah? Okey, kalau betul kamu tandalah. Kalau salah tolong salin balik, dikira sebagai pembetulan. Seterusnya buka muka surat 96B. Okey, modul kamu Okey, cikgu besarkan supaya kamu boleh nak dekat skrin phone kamu tu jelas sikit. Okey. Sebuah badan sukarelawan. Okey, maksudnya sukarelawan lah telah mencetak 1,550 keping tiket. Okey, tiket apa? Okey, tiket pesta amal. Okey. Okey, 1,342 keping sudah dijual dalam masa seminggu. Dah dijual. Asal dia 1,550. Lepas tu dah dijual. Maknanya dah kurang lah Bila kurang apa? Tolak Maknanya akan tolak lah dengan 1,342 ni. 545 keping tiket dicetak lagi. Maknanya tambah lah. Maksudnya dicetak lagi. Maknanya bertambah lagi pada minggu seterusnya. Kira bilangan tiket yang masih ada untuk dijual. Maknanya berapa baki yang selebih dia lah. Bila kita tolak, lepas tu tambah. Itu je. Okey, asal dia 1,550. Lepas tu dah dijual. Okey, maknanya kurang lah. Bila kurang tolak. 1, 3, 4, 2. Lepas tu dicetak lagi. Mana bertambah lagi tiket dia. Tiket dia kita tambah lagi. Tambah buatlah tambah. Tambah berapa yang dicetak lagi? 545. Okey, tekan je kalkulator. Dah akan dapat jawapan. So, tekan kalkulator. Okey. Dapat 753. So, ini jawapan dia. 753 apa? Keping tiket. Senang je kan?
Tekan je kalkulator. Tak payah pening kepala. Okey, betul tak? Okey, seterusnya. Okey. Satu rim kertas mengandungi 250. Tahu satu rim? Satu rim tu yang macam dekat bilik fotostat tu kan ada satu set tu. Satu set yang banyak tu, yang tebal lebih kurang berapa? Lebih kurang 2 inci tu. Dia punya tebal dia tu. Itulah satu rim. Okey, satu set. Bukan sehelai sehelai lain. Ada dalam satu rim tu ada 250 helai. Ada 250 helai A4 lah. Sekolah menggunakan 10 rim kertas bersaiz A4 dalam masa 20 hari. 20 hari 10 rim. 10 rim berapa helai darablah dengan 10. Dapatlah berapa helai. Kira bilangan kertas yang digunakan sehari secara purata. Maknanya bahagilah. Itu je. Bilangan hari dia 20. Okey, hari dia 20. Maknanya last kali akan bahagi 20 nanti. So, berapa helai? Berapa helai? Digunakan berapa? 10 rim. Satu rim 250. Kalau 10, darablah dengan 10. Satu rim 250. Ni satu rim. Dengan 250 helai. Kalau 10 rim sama dengan 250 darab 10. Macam tu je. Dapat berapa? Tekan kalkulator ataupun congak boleh. 2. Kalau darab 10 tambah sifar je dekat hujung dia. 250 tambah lagi satu sifar. Jadi 2500. Okey, itu untuk bilangan helai di 10 rim ni. Dapat 2500 helai dalam masa 20 hari. Okey, dia cakap digunakan dalam sehari secara purata. Kira bilangan kertas yang digunakan sehari secara purata. So, bahagi sahaja dengan 20. So, 25 sifar bahagi dengan 20. So, boleh buat bentuk lazim dan kalau buat macam ni, tekan je kalkulator. So, tekan kalkulator dapat berapa? Dapat. Okey, tekan kalkulator kita akan dapat 125. Apa maksud dia? Maknanya dalam masa sehari 125 helai digunakan secara puratanya lah Maknanya 125 helai kertas A4 dalam masa sehari secara puratanya lah. Okey, soalan seterusnya. Ini muka surat 96. Okey, semak Okey, kalau betul tolong tanda. Jawapan dia yang ini 125 yang ini pengiraan yang untuk bilangan kertas. Jawapan akhir dia ini yang dia nak. Soalan dia nak. Maknanya sehari 125 helai secara purata. Okey, boleh tanda Tak faham lagi, tanya cikgu. Baiklah, seterusnya pada buka muka surat 96C. Kita buat semakan Soalan 5. Seorang pemborong telah menukar saiz pembungkusan daripada 12 tin kepada 24 tin sekotak. Okey, macam ni. Asalnya kotak tu banyak. Tapi dalam dalam kotak yang banyak tu 12 tin je disusun. Maknanya kecil lah, senang cerita kotak dia kecil. Sebab 12 je kan. Okey, terdapat 120 kotak tin minuman dalam simpanan. Okey, kita cerita pasal kotak yang lama Kotak ni kotak baru, ni kotak lama. Ni kotak lama, kotak baru. Okey, 122 kotak tin minuman dalam simpanan. So, kotak lama lah ni, 122 kotak ni.
kira bilangan kotak tin minuman yang diperoleh selepas pengubahsuaian. So, lepas tu dibuka balik, keluarkan, buat kotak baru. Untuk satu kotak ni 24. Jadi, kita buatlah. Ya, kaedah dia. Okey. Satu kotak. Yang kotak lama yang ni. Ada 12. Sekarang kita ada 122. Bila 122 kotak ada berapa? Darab. Bila ni 1, 12. Bila 122, darab 122. So, 12 darab 122. Atau 122 darab 12. Akan dapat berapa? Kira siap-siap. Kira siap-siap. 4. Apa? Tekan kalkulator. Anak-anak. Okey, 1464. 1464. So, kita dapat dalam simpanan kita ada 1464. So, kita nak jadikan kotak dia, satu kotak 24 tin. So, bahagi je lah. 1464 kita bahagi dengan 24. So, kita akan dapat berapa banyak kotak yang kita dalam simpanan yang baru. So, tekan kalkulator akan dapat 61 kotak. Inilah jawapan dia. Kotak barulah maksudnya. Kotak yang telah diubah suai. Kotak dia tempahan yang baru lah ni. So, jawapan dia adalah 61 kotak. Ditanya pun nampak kira bilangan kotak. Berapa banyak kotak. Kalau soalan dia berapa kotak yang baru yang diperlukan pun sama jugalah. Itu je dia punya kaedah. Okey, seterusnya. Kalau betul boleh tanda terus Kalau tak faham tanya. Kalau salah dan tak faham tanya terus dengan cikgu, boleh WhatsApp. Call WhatsApp pun boleh, semua boleh. Seorang peladang, soalan 6. Seorang peladang telah mengisi 630 biji buah naga ke dalam 15 kotak. Okey, baca lagi sekali. Seorang peladang tu orang yang dekat kebun lah dia ada ladang. Okey, telah mengisi 630 biji buah naga ke dalam 15 kotak. 630, 15 kotak. Berapakah bilangan buah naga yang terdapat dalam 9 kotak? So, 630 ni 650 biji ni dia letak dalam 15 kotak lah. Bukannya satu kotak tu 630 630 tu kira satu 600 kira semua sekali 630. Tapi kita tak tahu satu kotak tu berapa. So kita baiklah 630 15 kotak. Kita cari berapa untuk satu kotak. Kalau satu kotak berapa? Satu kotak berapa biji? Tak tahu. Tak tahu. Jadi bila tak tahu 630 kita bahagikan dengan 15. So dapat satu kotak ni berapa? Kita bahagilah 630 bahagi 15. Okey, dapat berapa? Kita akan dapat 42. Okey, jadi dalam satu kotak tu ada 42. Tapi ada 15 kotak lah, ada 15. Setiap kotak tu 42, 42, 42, 42, 42. Sampai 15 kotak. Soalan dia, berapakah bilangan buah naga yang terdapat dalam 9 kotak? So, satu kotak 42. Kita dapat kan? Satu kotak berapa? 42 tadi kan sini. Berapa jawapan dia? 42 lah jawapan dia. Kita kira kan, kita bahagi tadi dapat 42. So, satu kotak 42, 9 kotak, 9 darab 42. Sama dengan, kita kalkulator, dapat 378
biji. Biji apa? 38 biji buah naga. Kan jawapan inilah. Atau macam ni sebenarnya yang ini kalau cikgu nak ajar, okey cikgu kalau salah boleh buat pembetulan, kalau yang betul tahniah, boleh tanda right terus. Okey, cikgu nak tambah lagi sikit soalan-soalan jadi macam ni memang banyak kalau kamu ambil PT3, ambil SPM ke, ini sebenarnya algebra sahaja. Contoh macam tadi, bila 630 akan dapat 15 kotak. Tapi untuk satu kotak kita tak tahu berapa. Tak tahu ni kita gantikan dengan huruf X. X ke Y ke huruf apa-apalah, tapi cikgu suka huruf X. X. Kita cari nilai kat sini. Tahulah nilai dia untuk maksud dia nilai kat sini dalam bentuk algebra, cara pengiraannya. Okey, contoh macam ni susunan dia macam ni. Satu kotak kita tak tahu berapa. Susunan tak kira, terbalik macam ni ke, terbalik X sebelah sini ke, tak kisah. Tapi kita buat macam ni, 630 untuk 15 kotak. Satu kotak kita tak tahu berapa banyak. Jadi macam ni. Macam ni. Ni X belah sini kan. Okey. Ini dengan ini. Kita susun balik. 1, 15. Tengok. Selari X ni selari dengan 1 tadi. Buat X. Lepas tu bawah dia 630. Pastikan susun X tu belah atas supaya senang pengiraan kita. Kita susun je macam ni. Pastikan X berada di atas. Kita susun siap-siap. Okey, 1 sebelah dia 630. Macam ni kita susun. Okey, buat je per. Jadi macam tu. Kita buat sama dengan. Senang je. Bila nak tahu X berapa, yang bawah X ni naik ke sana. Jadi darab 1/15 darab 630 sama dengan X. Jadi X ni kita akan dapat berapa X ni? Kita kira je lah. 1 darab 630 bahagi 15. Kita akan dapat 42. Itulah. Sama je kan? Sama je. Itulah dia. Ini algebra. Kalau kamu faham, kamu susun macam ni, automatik kamu dapat lebih. Walaupun nampak macam panjang, tapi sebenarnya benda ni yang banyak membantu. Macam-macam jenis soalan yang kita boleh buat. So, ni kaedah yang kita belajar satu persatu. Buat dalam bentuk. Ni kita susun, kita sama juga, dapat juga jawapan dia. 42 juga ni untuk satu kotak. Tapi dia nak 9 kotak, kita darab dengan 9. 9 darab 42. Kita dapat. Ini jawapan dia, bukan ini Yang ini cuma pelajaran tambahan kita saja Ini pelajaran tambahan. Okey, jawapan dia ini. 378. Okey. Kalau tak faham boleh kontak cikgu lagi tak ada masalah. Jangan malu-malu. Okey, sampai sini dulu. Assalamualaikum. Bye bye.